أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid tahun 2 Osman 2021. Baik, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi pada tahun 2021 ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Sebelum itu, Ustaz nak memperkenalkan diri Ustaz oleh kerana ini pertama kali Ustaz ajar tahun 2 Osman. Nama Ustaz adalah Ustaz Muhammad Muhaimi bin Johari. Pada tahun ini Ustaz telah diamanahkan. Ustaz telah ditugaskan untuk mengajar 2 Osman di dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Untuk pendidikan kesihatan, kita akan pada minggu yang pertama ini, insya-Allah Ustaz akan memperkenalkan dulu apa tajuk-tajuk yang kita akan belajar pada tahun 2021. Untuk pendedahan awal, pendidikan kesihatan ini adalah pendidikan gabungan di antara dua subjek sebenarnya, iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Oleh kerana dia tak bergabung, akan ada dua orang guru yang mengajar subjek ini, iaitu pendidikan kesihatan ustaz dan pendidikan jasmani ada seorang lagi guru yang lain yang akan mengajar. Untuk pendidikan kesihatan, ustaz akan tunjukkan slide. Saya akan share apa yang kita akan belajar pada tahun ini. Okey, baik. Sekejap. Okey, baik. Untuk tahun 2021, mata pelajaran pendidikan kesihatan. Untuk subjek pendidikan kesihatan, ini merupakan buku teks yang diguna pakai untuk murid tahun 2. Untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Oleh kerana kita gabung pendidikan jasmani dan kesihatan menggunakan satu buku teks yang sama. Baik. Jadi Ustaz akan memberi pencerahan mengenai isi kandungan yang kita akan belajar untuk pendidikan kesihatan. Unit 1 ni sehingga unit 8 merupakan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Cuma ada 3 sahaja unit yang perlu Ustaz fokuskan untuk mengajar murid sekalian, iaitu unit 9, unit 10 dan unit 11. Di mana unit 9 ni kita akan belajar tajuk dia iaitu Hari yang Ceria. Unit 10 iaitu Bahaya Menanti dan unit 11 iaitu Awas berhati-hati. Baik. Sebelum itu, Ustaz akan sentuh sedikit sahaja mengenai unit 9 kerana kita banyak masa lagi kita akan berjumpa pada minggu depan. Lepas tu, kita punya tajuk pun cuma ada 3 tajuk yang Ustaz fokus untuk ajar murid-murid. Unit 9 ni kita boleh rujuk kepada muka surat 67. Baik, kita pergi kepada muka surat 67. Ustaz akan ajar sedikit mengenai unit 9. Oleh kerana pada pertama kali ni, kebiasaannya Ustaz akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan isi kandungan apa yang ada di dalam subjek pendidikan kesihatan ini. Sekejap. Ustaz tengah buka untuk muka surat 67.
Okey, muka surat 67. Okey, 67. Mana? Okey, 67. Okey, baik. Seperti mana yang terdapat di dalam skrin sekarang ini, okey. Ini adalah tajuk pertama yang kita akan belajar untuk pendidikan kesihatan Hari yang Ceria. Apa yang dimaksudkan dengan hari yang ceria? Hari yang ceria maksudnya hari yang gembira lah. Hari yang bersukaria. Hari yang menyeronokkan. Hari yang memberi kita semangat. Hari yang membuatkan kita ni rasa macam bersemangat untuk belajar, bersemangat uh, untuk ke sekolah. Okey, itu merupakan hari yang ceria. Okey, hari yang ceria. Okey, kalau hari kanak-kanak sedunia ini biasanya disambut pada 8 November setiap tahun. Mungkin ada anak-anak murid, bukannya anak-anak murid sahaja, mungkin ada ibu bapa yang berada di rumah pun tak tahu hari kanak-kanak sedunia ini disambut pada bulan apa. Okey, di sini Ustaz nak bagi tahu bahawa hari kanak-kanak sedunia ini disambut pada 8 November pada setiap tahun. Baik, untuk tajuk ini kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, boleh tengok dekat skrin. Okey, baik. Kita akan belajar mengenai gaya hidup yang sihat. Okey. Sebab apa? Sebab ini kita akan sentuh satu persatu macam mana gaya hidup yang sihat. Okey, di sini kita perlu dalam kehidupan seharian kita mempunyai cara duduk, cara berdiri, cara tidur. Itu kita kena tahu macam mana cara yang betul. Postur, rehat dan tidur yang betul. Semua murid perlu mengetahui, perlu mengamalkan postur, rehat dan tidur yang betul. Agak-agaknya apa yang dimaksudkan dengan postur ni? Okey. Postur. Apa yang maksud dengan postur? Apa yang dimaksudkan dengan rehat? Apa yang dimaksudkan dengan tidur? Okey, baik. Yang pertama, kita pergi kepada postur. Apa yang dimaksudkan dengan postur? Baik. P-O-S-T-U-R. Postur. Okey. Tengok kat skrin tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan postur, apa yang dimaksudkan dengan rehat, apa yang dimaksudkan dengan tidur. Postur ini merupakan bentuk tubuh badan kita ni, okey, semasa duduk, semasa berdiri, semasa berjalan dan semasa kita nak mengangkat barang. Macam mana postur kedudukan bentuk tubuh? Postur ni maksudnya kedudukan. Kedudukan tubuh kita semasa duduk macam mana. Kedudukan tubuh kita semasa kita berdiri macam mana. Semasa kita berjalan macam mana. Semasa kita angkat barang pun macam mana. Kita kena buat dengan cara yang betul dan baik. Sebab apa? Kalau kita buat dengan cara yang salah, ia akan memberi kesan kepada tubuh badan kita. Akan ada yang sakit urat, sakit pinggang, sakit sendi, sakit belakang, sakit tulang. Okay? Ada yang tangannya sakit, angkat barang sikit walaupun tak berat, tapi kalau kedudukan postur dia tak betul pun menjadi masalah utama kepada orang yang mengangkat barang tersebut. Okey. Kalau rehat, apa pula yang dimaksudkan dengan rehat? Kalau kat sekolah pun ada waktu rehat. Kalau orang bekerja pun ada waktu rehat. Okey. Kalau kita dalam rumah pun kita ada rehat juga. Okey, rehat ni maksudnya kita berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan
mental. Apa yang dimaksudkan pula dengan aktiviti fizikal? Apa pula maksud aktiviti mental? Aktiviti fizikal ni contohnya apa? Contohnya, macam kita pergi ke pasar, berjalan-jalan, itu merupakan aktiviti fizikal. Kalau kita bekerja sebagai seorang nelayan, seorang petani, pergi kebun, itu merupakan aktiviti fizikal. Okey, kalau mental pula macam mana? Kalau mental ni macam mana? Kalau mental ni contohnya, sebagai seorang murid, apa yang awak belajar? Apa yang awak buat? Belajarlah kan? Okay. Itu merupakan aktiviti mental. Kita menggunakan tenaga mental kita, memerah otak kita, memaksa otak kita untuk menjalankan pemikiran kita ni. Itu merupakan aktiviti mental. Berfikir. Okey, tidur. Apa yang dimaksudkan dengan tidur? Tidur ni iaitu melelapkan mata dan merehatkan badan. Itu yang dimaksudkan dengan tidur. Jadi tiga option utama ini, tiga ni merupakan perkara penting, informasi yang perlu murid-murid faham, murid-murid kenal, murid-murid tahu supaya murid boleh mengamalkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian. Baik, pertamanya kita akan tengok bahagian postur dulu. Postur. Okey, dalam buku teks ni ada contoh dia. Okey, ada perbuatan dia. Macam mana cara yang betul dan macam mana cara yang salah. Kita pergi tengok cara duduk. Okey. Kalau kita duduk, macam mana cara kita duduk? Kalau murid, cuba murid ambil kerusi, murid duduk. Tengok kedudukan badan murid ni macam mana? Dia menegak ke? Dia condong sikit macam ni ke? Ataupun dia tegak macam ni? Yang mana betul? Kalau ikutkan, yang betul adalah kita mesti menegakkan badan kita. Duduk betul-betul. Yang salahnya kita condongkan badan kita macam ni. Ini adalah salah. Tengok dalam buku teks ni. Okey, yang betul tu tengok. Yang salah tu macam tu. Okey, baik. Dah tahu dah? Okey. Alhamdulillah. Okey. Yang kedua kita tengok pula cara berdiri. Cara berdiri pun kena betul. Kalau cara berdiri kita salah, kita punya fizikal ni, kita punya mental pula, kita punya badan ni akan rasa sakit-sakit. Akan rasa kebas, akan rasa macam sakit urat, sakit belakang, sakit tulang ni, sakit tengkuk. Itu adalah kesan dia. Okey, tengok cara berdiri yang betul. Dia berdiri tegak. Itu cara berdiri yang betul. Bukannya dengan membongkok. Gambar sebelah tu. Itu cara yang salah. Baik. Seterusnya, cara tidur. Cara tidur yang betul macam mana? Okey, tengok gambar tu. Okey, yang salah tu tengok. Dia mendongak ke atas. Itu akan memberi tekanan ke belakang tengkuk kita ni. Kalau kita bangun, kita akan rasa badan kita sengal-sengal. Kita akan rasa sakit di bahagian tengkuk kita ni. Itu yang penting. Jadi seterusnya adalah, untuk cara tidur, kejap. Baik. Kita sambung balik. Itu cara tidur. Kalau cara tidur dalam Islam pun ada ajar macam mana ikut sunnah Nabi SAW tidur. Macam mana cara Nabi tidur? Kalau dalam Islam, sunnah-sunnah tidur tu, kedudukan kita tidur adalah kita mengiring ke sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Itu adalah cara kita tidur yang betul. Sebab apa? Sebab di sebelah kiri ini adalah kita punya jantung. Sebelah ini adalah kita punya jantung sebelah ni. Kalau kita tidur mengiring sebelah kanan, jantung kita akan sentiasa mengepam jantung kita dengan baik. Okey, itu dia punya sebab. Kalau kita mengiring ke sebelah kiri, kita akan memberi tekanan kepada jantung kita. Itu yang kadang-kadang kalau kita bangun, kita akan rasa macam kebas-kebas, kita akan rasa macam sesak nafas. Itu yang membuatkan kita sakit. Jadi cara tidur pun mesti betul. Kalau kita tengok gambar rajah di dalam buku teks ni, cara tidur yang salah itu
dia mendongak ke atas akan memberi kesan dekat tengkuk dia ni. Okey. Ini yang menyebabkan kalau dia bangun dia mesti rasa sakit tengkuk. Tengok yang betul tu dia mengiring. Itu cara tidur yang betul. Baik, seterusnya kita tengok cara mengangkat barang. Ini yang ramai yang tak faham. Okey. Sebab ustaz pernah tengok anak-anak murid ustaz, kalau ustaz minta tolong angkat sesuatu barang, terutamanya kalau barang yang berat, mereka akan selalu buat yang salah ini. Tengok yang salah ni. Ini yang salah sebenarnya. Jadi kalau selepas ni murid-murid Dua Osman, terutamanya murid-murid Dua Osman, sebab ustaz dah memberi pencerahan, memberi gambaran, memberi ilmu yang mana seharusnya yang kita gunakan, yang sebelah ni, yang betul ni kah, yang salah ini. Jadi selepas ini kalau ustaz minta tolong, ustaz akan tengoklah macam mana cara angkat barang dengan betul. Sebab kalau kita buat dengan cara yang salah ini, kita akan rasa sakit dekat bahagian pinggang kita. Okey, akan memberi tekanan dekat pinggang kita. Akan menyebabkan pinggang kita sakit. Ikut cara mengangkat barang yang betul, mengikut gambar tu. Okey? Baik, boleh faham? Okey. Harap murid-murid boleh faham apa yang ustaz ajar. Walaupun nampaknya macam senang, nampaknya macam tak susah, tapi yang biasanya yang tak susah lah ramai yang salah. Okey? Kena teliti, kena tengok betul-betul. Kena tengok satu-satu. Okey, baik. Seterusnya ustaz akan tengok kepada kepentingan. Okey, ini sehat selalu. Kita tengok muka surat sebelah. Sehat selalu. Sekejap. Sekejap. Ustaz share lagi. Okey. Share lagi. Okey, baik. Sehat selalu. Okey, kamu perlu menjaga postur yang betul. Okey. Rehat dan tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sehat. Kita tengok kepentingan menjaga postur. Kenapa kita perlu menjaga kedudukan badan kita ni? Macam mana? Kenapa? Macam mana? Dah tahu. Kenapa? Tak tahu. Okey, kenapa? Yang pertama untuk pembesaran sempurna. Okey, kita punya tulang-tulang ni boleh membesar dengan saiz yang betul, dengan ukuran yang betul. Okey. Lepas tu mengelakkan kecederaan. Contohnya terselio, salah urat dan sebagainya. Lepas tu badan punya lebih sehat. Kalau awak postur kedudukan awak berdiri salah, kedudukan duduk pun salah, cara tidur pun salah. Kalau hari-hari awak buat benda yang salah, jadi akan memberi kesan yang berpanjangan dengan tubuh badan awak semua. Jadi awak takkan sihat, pembesaran pun terbantut, lepas tu cedera lagi, badan pun sakit-sakit. Okey? Jadi pentingnya kita menjaga postur ni. Yang seterusnya adalah hidup kita lebih cergas, hidup kita lebih sihat. Kalau hidup kita lebih cergas, minda kita sihat, otak kita pun sihat. Jadi sebagai seorang murid, kita akan menjadi murid yang cerdik, murid yang pandai, murid yang bijak. Itu adalah kepentingan kita menjaga postur. Jadi kalau kita tak jaga dari awal, ia akan memberi kemudaratan, kesusahan kita pada masa yang akan datang. Kita tengok pula yang seterusnya. Okey, baik. Kita pergi kepada kepentingan rehat dan tidur. Kenapa kita perlu rehat? Kenapa kita perlu tidur? Sebab apa kita perlu rehat? Sebab apa kita perlu tidur? Sebab kita bukannya mesin. Kita bukannya robot. Kalau robot pun dia lama-lama dia rosak. Okay? Kita ni manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai akal, yang mempunyai fikiran. Okay? Mempunyai otak. Okay? Apa beza kita dengan haiwan? Okay?
Beza kita dengan haiwan adalah akal. Okey, manusia mempunyai akal. Ha? Walaupun haiwan ada otak, manusia ada otak, tapi manusia ada akal dan pertimbangan. Okey, sebab itulah manusia ini merupakan khalifah di muka bumi ini. Okey, baik. Kita pergi kepada kepentingan rehat dan tidur. Okey, rehat dan tidur ni perlu cukup. Yang pertama adalah untuk melancarkan proses penghadaman. Apa yang dimaksudkan dengan penghadaman ni? Penghadaman ni adalah proses untuk apa yang awak makan, apa yang awak makan hari-hari, setiap kali awak makan pagi, makan nasi lemak, makan caketiau, makan kuih muih, lepas tengah hari makan KFC lagi, makan nasi, makan ayam rendang, ayam merah, makan Pizza Hut, malamnya lagi makan apa lagi? Makan sate, makan nasi lagi. Okey. Itu yang akan diproses di dalam penghadaman kita. Usus yang akan bekerja. Okey. Usus yang akan memproses. Kalau awak mempunyai rehat dan tidur yang cukup, usus akan boleh memproses dengan dengan lancar. Jadi awak tak akan ada sakit sembelitnya, sakit buasirnya, sakit perutnya. Okey? Itu kepentingan dia. Baik, yang kedua, membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Okey, awak dah bekerja pada siang hari. Contohnya orang yang pergi berkebun. Okey, kalau ada ayah, ada nenek lagi yang masih berkebun, pergi kebun setiap pagi, menoreh getah. Okey, balik dia perlu tidur yang cukup, perlu rehat yang cukup. Kerana apa? Kerana terdapatlah sel-sel yang rosak. Okey, kita tak tahu di dalam badan kita mempunyai beribu-ribu sel. Ada sel yang rosak. Kalau kita dapat tidur yang cukup, rehat yang cukup, insya-Allah kita punya badan dia boleh repair dia sendiri. Sebab itulah Allah, betapa Allah ni berkuasa, maha pemurah lagi maha mengasihani. Okey, memberikan kita tubuh badan yang macam ni, ciptaan Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Okey. Sel-sel yang rosak, insya-Allah dia akan memperbaiki sendiri, proses sendiri kalau kita mempunyai rehat dan tidur yang cukup. Itulah sebabnya pentingnya kita rehat dan tidur yang cukup. Seterusnya yang ketiga iaitu meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Kalau awak rehat, awak tidur cukup, insya-Allah awak belajar, okey, awak boleh belajar dengan baik. Sebab kalau awak rehat dan tidur awak cukup, awak punya minda, awak punya otak pun akan sihat. Okey, otak pun perlu tidur. Minda ni perlu rehat. Dengan apa? Dengan tidurlah. Kalau awak tak tidur, otak awak asyik running. Lama-lama nanti otak pun akan jam. Kalau jam, awak tak akan dapat. Kalau awak belajar sedikit, walaupun awak belajar sedikit, walau benda tu senang, tapi kalau otak awak tak dapat nak proses, maka awak takkan dapat belajar dengan baik. Sebab itulah sebagai seorang murid, sebagai seorang cikgu, ustaz pun sama juga. Kalau tengah malam tak boleh tidur sampai pukul 12 sampai pukul 1 pagi, mesti tidur awal. Selepas dalam pukul 10, paling lambat pun dalam pukul 10.30 ataupun ke 11. Okey? Itu waktu tidur yang baik. Yang seterusnya adalah dapat merehatkan fizikal dan mental. Kalau awak rehat dan tidur yang cukup, okey, fizikal ni, apa maksud fizikal? Tubuh badan awak lah. Tubuh badan awak semua ni, tangan, kaki apa semua, boleh rehat. Okay, lepas tu mental apa? Mental ni lah, mental otak awak. Otak awak pun boleh rehat dengan baik. Kalau dah rehat semua, kesihatan pun akan okey, dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Terutamanya musim COVID-19 ini. Okey, awak kena perlu cukup rehat. Kalau awak penat, awak akan mudah dapat sakit. Kalau awak dapat sakit, awak jatuh sakit akan memberi kesan kepada pembelajaran awak walaupun awak berada di rumah. Kalau awak sakit, otak awak tak akan dapat menerima apa yang ustaz ajar ataupun guru-guru lain ajar di dalam pembelajaran dan pengajaran. Itu yang penting. Baik.
Okey, untuk kali ini Ustaz akan sentuh bahagian kepentingan menjaga postur, rehat dan tidur ini dan apa yang dimaksudkan dengan postur, rehat dan tidur. Okey. Untuk aktiviti, okey, sebab ini adalah pertama kali, sebab selalunya kalau pertama kali Ustaz selalu cuma akan menjelaskan, memperkenalkan dan memberi gambaran sahaja kepada murid apa yang akan kita lalui pada tahun semasa. Contohnya pada tahun 2021 ini, Ustaz akan cuma beritahu apa yang kita akan belajar, langkah-langkah yang perlu kita akan buat. Supaya pada masa yang akan datang senang. Sebab murid dah tahu apa yang Ustaz akan ajar. Okey, untuk kali ini Ustaz tak akan bagi latihan. Cuma untuk pendidikan kesihatan tahun 2, Ustaz nak setiap murid ada mempunyai satu buku garis satu, yang mana buku tu nanti untuk menulis ataupun mencatat nota ataupun bahan-bahan yang akan Ustaz upload di dalam media sosial ataupun di dalam grup WhatsApp. Okey, Ustaz akan bagi latihan. Di situlah Ustaz akan tengok siapa yang dah siap kerja, Ustaz akan tetapkan bila kena hantar dengan Ustaz. Okey, dan Ustaz harap kita akan bersemuka jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita doakan sama-sama supaya COVID-19 ini hilang di muka bumi ini. Ini semuanya adalah uh, ke kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sebelum itu, sebelum Ustaz lupa, Ustaz harap murid-murid dapat menjaga diri masing-masing. Okey, kita jaga kita. Tak payah nak pergi keluar kalau tak ada apa-apa urusan yang penting. Okey, kalau terpaksa keluar, okey, jangan lupa jaga SOP, bawa sanitize, sentiasa bersihkan tangan. Okey, bersihkan tangan dengan cara yang betul. Lepas tu jangan lupa pakai face mask. Kalau nak selamat lagi, pakai face mask. Lepas tu pakai face shield. Jangan guna face shield sahaja. Sebab kalau guna face shield sahaja, uh, tak berapa terlindung. Okay, masih lagi boleh terkena virus. Okay, yang penting face mask. Itu yang penting. Okay, Ustaz rasa itu sahaja yang Ustaz nak jelaskan dan perincikan pada tajuk ini, pada minggu ini, minggu yang pertama ini. Salam perkenalan daripada Ustaz dan Ustaz harap semua murid memberi kerjasama, kerjasama yang erat, yang utuh untuk kita bersatu padu di dalam pembelajaran atas talian ini. Okay, kalau Ustaz sendiri je yang ada semangat tapi murid tak ada semangat, itu merupakan satu masalah lah bagi Ustaz. Okay. Walaupun Ustaz ajar pendidikan kesihatan, pendidikan kesihatan ni macam benda yang terlalu senang, tetapi selalunya benda yang senang ni lah ramai yang selalu buat salah. Okay. Ustaz harap semua yang boleh faham apa yang Ustaz terangkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu, yang kurang itu adalah daripada Ustaz, daripada kelemahan Ustaz sendiri. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Insya-Allah.